Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Kisah pertama yang akan Brother Fai kongsikan kepada anda pada malam ini adalah mengenai bersama jenazah. Okeylah, ni aku nak cerita macam ni ceritanya. Aku ni suka sangat dengar cerita-cerita hantu dari orang yang aku kenal. Walaupun ada banyak yang aku simpan, tapi kadang-kadang aku kena ambil masa juga nak ingat-ingat balik. Sebab ada antara cerita yang aku tulis dekat sini dah berbelas tahun aku simpan. Salah satunya dari mate aku yang berasal dari Jawa Timur. Jawa Timur ke Jawa Tengah, tak ingatlah. Macam ni ceritanya. Bibi aku ni namanya Lisna. Dia ni memang dah lama dah kerja dekat sini. Waktu-waktu free, dia rajinlah cerita kat aku pengalaman-pengalaman mistik dia masa di Indonesia. Salah satu pengalaman dia semasa menghantar jenazah rakan karibnya pulang ke kampung. Dalam tahun 90-an, macam-macam lah. Salah seorang teman rapat Lisna ni telah meninggal dunia di rumah sakit yang terletak di bandar. Kawan dia ni tak ada saudara mara di bandar. Jadi Lisna ni lah kawan dia. Kebetulan pula kampung Lisna ni bersebelahan dengan kampung arwah. Dan family dia orang pun kenal antara satu sama lain. Atas dasar simpati, Lisna ni uruskanlah kenderaan untuk bawa jenazah balik ke kampung. Masa tu, Lisna pun tengah syarat mengandung anak pertama. Suami Lisna tak ikut sebab ada kerja. Jadi, Lisna pun menyewa sebuah van. Yang turut serta ialah adik ipar lelaki dan mentua perempuan serta seorang pembantu driver. Total semua yang ada adalah dalam 5 orang lah. Perjalanan di bandar ke kampung memang jauh dan memakan masa hampir 6 jam. Bayangkan. Bagi yang pernah masuk ke pedalaman Indonesia, mesti faham jalan raya dia orang macam mana. Memang sempit dan muat-muat satu kenderaan je. Kalau berselisih, pandai-pandailah nak elak. Mereka bertolak waktu petang dan dijangka sampai sebelum tengah malam. Dalam perjalanan, masing-masing macam biasa je. Tak ada takut apa-apa pun. Hinggalah apabila mereka melalui kawasan hutan yang tiada penempatan manusia. Masing-masing mulai seriau. Yalah, dengan keadaan sekeliling yang betul-betul gelap, jalan pula bukan jalan tar. Mereka terpaksa melalui jalan tanah merah yang penuh lopak-lopak air. Masing-masing hanya membisu. Seorang pun tak berbual rancak seperti sebelumnya. Tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, lampu van terpadam. Dan tak sampai beberapa minit, enjin terus berasap. Driver serta-merta berhentikan van. Rupa-rupanya temperature dah terlalu tinggi. Nak tak nak, diorang terpaksalah turun dari kenderaan. Masing-masing cuak bertemankan satu lampu suluh kepunyaan driver. Lisna ni pun turunlah sekali. Masing-masing mulai merungut kelaparan. Yang lelaki cubalah sedaya upaya untuk hidupkan enjin. Tengah masing-masing kalut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bunyi meringkik dari celah-celah daun pokok yang berhampiran. Lebih kurang macam itulah. Semua terdiam dan mulai berhimpit dengan satu sama lain. Driver mencadangkan mereka masuk dan menunggu di dalam kenderaan. Sementara hari siang untuk mencari bekalan air lah.
Tapi masing-masing membantah bila terpandangkan jenazah yang sedia ada di dalam kenderaan. Mereka mencadangkan kepada pemandu untuk berjalan bersama-sama mencari kampung yang berhampiran untuk meminta bantuan. Pemandu pula enggan kerana dia tahu tiada kampung berdekatan di situ. Lagipun takkanlah nak meninggalkan jenazah tanpa ada orang yang menjaga. Lisna sudah mulai menangis ketakutan, lebih-lebih lagi dalam keadaan yang sarat. Tengah diorang bertelagah tu, bunyi meringkik tadi semakin nyaring, disertai dengan dahan-dahan pokok yang bergoncang kuat. Masing-masing pun berlarilah masuk ke dalam van dan menutup semua pintu dan tingkap. Lisna sampai menggigil memeluk surah Yasin sambil memejamkan mata. Memang mula-mula tu dia tak pernah takut tengok jenazah. Tapi entah kenapa malam tu tiba-tiba dia merasa terlalu takut untuk melihat jenazah kawannya tu. Sedang masing-masing ketakutan dalam kenderaan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bunyi dentuman di atas van. Berdebung. Driver van tu terus berpesan, walau apa pun yang terjadi, jangan sekali-kali tinggalkan jenazah. Kerana menurut mitos kaum mereka lah, ada sejenis hantu setan yang cukup suka makan mayat. Lisna ada sebut nama hantu tu, tapi aku dah lupa lah. Tak cukup dengan bunyi dentuman, van mereka pula macam dihenjut dengan kuat, seolah-olah ada orang yang melompat-lompat dari atas van. Driver tu terus mencadangkan untuk membaca surah Yasin beramai-ramai, menandakan hanya ada satu lampu suluh. Semua terpaksa berhimpit untuk berkongsi cahaya. Lampu bagi mereka ialah berkongsi cahaya lampu bagi mereka untuk membaca surah Yasin. Sampai separuh daripada bacaan, gangguan yang di luar tu mulai menyepi. Masing-masing mulai merasa lega. Tapi rupa-rupanya ada lagi yang menanti. Sedang mereka ingin menghabiskan bacaan, tiba-tiba kain yang menutupi jenazah bergerak-gerak. Semua terkelu lidah mereka memerhatikan pergerakan tu. Nasiblah driver tu bangsa kuat semangat. Dia terus menyambung bacaan tanpa mempedulikan apa yang terjadi. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba jenazah tu terbangun dan duduk tegak. Dahlah duduk tegak, dia keluar bunyi pula tu. Macam tu bunyi dia. Apa lagi? Melompatlah masing-masing keluar, termasuklah driver tadi. Tapi mereka tak lari jauh, hanya keluar dan memerhatikan dari tepi van. Manalah diorang nak lari tengah-tengah hutan kan? Nasiblah jenazah tu tak lama kemudian terbaring sendiri seperti asalnya. Mereka pun terpaksalah berkumpul di bahagian luar pula. Sedar tak sedar, hari dah mulai cerah. Masing-masing menarik nafas lega. Tapi bila matahari mulai menyuluh sekeliling, masing-masing terdiam. Rupa-rupanya kawasan kenderaan mereka yang rosak tu betul-betul bersebelahan dengan kawasan perkuburan lama. Sejak kejadian tu, Lisna mati hidup balik pun dah tak nak hantar jenazah lagi dah. Kalau aku pun mau, aku dah pengsan berpuluh kali. Mana taknya kat luar tu, kat dalam pula mayat. Kalau korang lah kan, kalau korang kena macam tu, korang nak stay kat dalam ke kat luar van? Jawab, jangan tak jawab. Saudara,
Kisah yang kedua ni pun menarik juga. Ia adalah mengenai hantu Jepun. Hantu Jepun dianggap spesies hantu baru dalam masyarakat Melayu ni. Ini kerana hantu Jepun hanya wujud selepas pendudukan Jepun di tanah Melayu semasa Perang Dunia Kedua. Ia digambarkan sebagai berpakaian seragam tentera, membawa senapang atau pedang samurai dan tanpa kepala atau kaki. Hantu ni dikatakan mendiami bangunan pejabat, asrama, hospital dan kawasan lapang. Hantu ni sering dilihat berkawat pada waktu malam dan bunyi tapak kasut dapat didengari dengan jelas. Kemunculan entiti-entiti ini dikatakan masih berlaku sehingga sekarang. Kisah hantu Jepun juga dilaporkan berlaku di negara-negara lain yang pernah ditaklukinya dahulu. Antaranya ialah di Singapura. Diceritakan kononnya hantu ini selalu muncul di sebuah bangunan lama di Bukit Timah. Ini kerana dahulu pernah berlaku pertempuran antara tentera British dengan tentera Jepun di sekitar bangunan itu, menyebabkan banyak nyawa terkorban. Selepas menghalau tentera British, tentera Jepun menjadikan bangunan tersebut sebagai pejabat mereka. Apabila Jepun menyerah kalah, ramai anggota tentera mereka telah membunuh diri secara bushido, iaitu merodok perut menggunakan pedang samurai. Sejak itu, penduduk sekitar sering melihat jelmaan tentera Jepun di bangunan tersebut yang dibiarkan kosong. Ada kalanya, mereka terdengar bunyi jeritan, raungan dan rintihan orang yang dalam kesakitan. Ada yang mengatakan ia bunyi suara tentera Jepun yang membunuh diri. Yang lain pula berpandangan ia suara mangsa-mangsa mereka yang diseksa dan dibunuh dalam bangunan tersebut. Beberapa tahun lalu, seorang Sami Buddha di Taiwan telah membuat replika 6 buah kapal untuk menghantar roh 300 orang tentera Jepun pulang ke tanah air mereka. Menurut media masa negara berkenaan tu, tindakan itu dilakukan oleh kuil Ling Sheng Tang, Tongkang Town, selatan Taiwan, selepas seorang Sami bermimpi didatangi roh Jeneral Tentera Jepun. Dalam mimpi itu, Jeneral berkenaan memberitahu betapa mereka amat rindukan kampung halaman, tetapi tidak dapat pulang kerana tidak mempunyai kapal. Jeneral tu menceritakan dia dan 300 orang lagi anggota tenteranya telah terbunuh selepas dibom oleh kapal perang Amerika Syarikat. Mayat mereka dibakar, tetapi abunya tidak dikebumikan dengan cara yang sempurna. Sami tersebut yakin mimpinya itu adalah betul. Ini kerana penduduk sekitar sering melihat jelmaan tentera Jepun di sekitar tempat pengebumian tersebut. Oleh itu, Sami berkenaan telah membuat replika 6 buah kapal, kemudian dilayarkan ke laut berhampiran. Sekian.